Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita pagi Sabah edisi Isnin 16 Januari 2023. Anda bersama saya Sabrina Baas. Presiden Kehormat Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tanggau meminta agar peruntukan yang seimbang diberikan antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung selepas status kedua-dua negeri berkenaan sebagai wilayah digazetkan kelak. Sehubungan itu, Sabah dan Sarawak perlu diperuntukkan 1/3 dana rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia dan juga belanjawan tahunan negara. Menurut Datuk Seri Madius, APKO mahu tumpuan yang lebih luas diberikan kepada Sabah dan Sarawak merangkumi setiap aspek kehidupan rakyat, kemudahan dan prasarana berkualiti yang merupakan asas kepada taraf sosioekonomi. Beliau berucap merasmikan Mesyuarat Agung Tri Tahunan APKO ke-16 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Datuk Seri Madius meminta agar Presiden APKO, Datuk Iwan Benedik untuk terus memperkasakan lagi parti tersebut agar ia sentiasa relevan dengan peredaran zaman. Katanya APKO perlu mengelakkan perkara dibenci rakyat seperti amalan politik perkauman, sikap angkuh, pelampau agama dan perbuatan rasuah. Sementara itu, penduduk di kawasan pedalaman menyambut baik usaha kerajaan mengembalikan status Sabah dan Sarawak kepada wilayah. Ketika ditemui RTM di Keningau, rata-rata mengatakan ia merupakan berita gembira bagi rakyat di kedua-dua negeri ini seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Selaku rakyat Sabah, memang ini merupakan satu berita yang kita nanti-nantikan dan ini adalah yang terbaik dan kita mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana akhirnya telah membuka satu sinar baru dan saya rasa harapan baru dan pastinya banyak yang baru ini akan kita kecapi selepas ini akan kita sama-sama usahakan juga. Mungkin dalam pembesaran status dia sebagai wilayah dia akan memberi peruntukan yang besar kepada Sabah. Jadi di sini kami sebagai penduduk di pedalaman memerlukan peruntukan yang besar daripada kerajaan persekutuan untuk membangunkan negeri Sabah. Dia juga mungkin mengurangkan birokrasi dalam pengurusan mana-mana jabatan yang ada di Sabah dan Sarawak lah. Karena sebelum ini kebanyakan urusan-urusan pentadbiran jabatan-jabatan perlu dirujuk di Kuala Lumpur lah ataupun Putrajaya. Sebelum ini juga Kerajaan Perpaduan turut mengumumkan bahawa kawalan selia gas diserahkan kepada Sabah termasuk menyerahkan kuasa meluluskan projek-projek bernilai bawah 50 juta ringgit kepada Kerajaan Sabah dan Sarawak yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seramai 138 penduduk terjejas fenomena air pasang besar di penempatan atas air Kampung Forest Sandakan menerima sumbangan daripada Yayasan Telekom Malaysia. Sumbangan berupa wang tunai dan barangan keperluan. Turut disampaikan bantuan persekolahan kepada pelajar tadika, sekolah rendah dan menengah serta mahasiswa dengan jumlah keseluruhan bernilai RM50,000. Sumbangan tanggungjawab sosial korporat CSR ini dilaksana dengan kerjasama Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia Haluan. Penolong Pengurus Besar Kawal Selia dan Perhubungan TM Sabah, Jamil Jamal berkata, bantuan kemanusiaan ini bagi membantu meringankan beban penduduk terkesan, khususnya yang kehilangan tempat tinggal dan kerosakan harta benda. TM pada dasarnya kita selaku GLC dan Sekretariat kepada GDRN sentiasa berusaha membantulah dan untuk program kita pada hari ini kita bersama-sama haluan menyampaikan program CSR pada hari ini. Kita TM, YTM dan juga haluan kami berharap dapat meringankanlah serba sedikit kepada mangsa bencana. Jamil ditemui media selepas mewakili Pengurus Besar Kawal Selia dan Perhubungan TM Sabah, Datuk Muhammad Sainal Motamin menyampaikan sumbangan berkenaan di Dewan PPR Batu Putih Sandakan. Terima kasih kepada Yayasan Telekom Malaysia yang sudi bekerjasama dengan Haluan Malaysia untuk menyampaikan sumbangan kepada mangsa ombak Kampung Forest Sandakan bagi meringankan
beban yang sedikit beban yang ditanggung oleh mangsa-mangsa. Aktif dalam melaksanakan misi-misi kemanusiaan dan juga aktif dalam menjadi perantara kepada pelbagai pihak agensi yang ingin memberikan sumbangan. Ribuan berbanyak-banyak terima kasih. Sesungguhnya selama kami berada di sini pun bantuan dan segala macam keperluan kami memang banyak disalurkan. Kami pun memang bersyukur dan sangat berterima kasih lah banyak-banyak kepada NGO kah ataupun pada yang jabatan-jabatan perpadanan semua yang membantu kami lah di sini. Ribuan terima kasih kena sudi memberi bantuan untuk bencana ni lah. Buat masa ni memang tidak putus lah. Terima kasih lah kena memberi sumbangan. Kalau boleh itulah diharap kalau bagi penempatan yang untuk yang bencana ni lah. Dalam kejadian fenomena air pasang besar di penempatan berkenaan bermula 24 Disember lalu mengakibatkan keseluruhan 110 rumah roboh akibat dipukul ombak. Beralih ke perkembangan harian COVID-19, Sabah merekodkan 6 jangkitan baru semalam menurun 2 kes berbanding hari sebelumnya. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam, jumlah pesakit sembuh pula adalah seramai 20 orang. Sementara itu, seramai 153 pesakit sedang menerima rawatan di hospital dengan 6 pesakit memerlukan penjagaan kritikal dan 2 orang lagi memerlukan alat bantuan pernafasan. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS bermaklumkan 1 kes pendermaan organ disempurnakan pada 8 Januari lepas yang melibatkan seorang penderma budiman berusia 38 tahun iaitu mendiang Kospemas Gukang yang disahkan meninggal dunia melalui pengesahan ujian mati otak di Hospital Queen Elizabeth HQE Kota Kinabalu. Menurut kenyataan pengarah JKNS, Dato' Dr. Rosnani Mudin, walaupun masih dalam kesedihan di atas kehilangan ahli keluarga tersayang, pihak keluarga mendiang telah bermurah hati untuk mendermakan sepasang kornea mata bagi tujuan transplant kepada pesakit yang memerlukan setelah diberikan penjelasan mengenai keadaan mendiang dan pilihan tentang pendermaan organ. Pembedahan transplant kornea yang disumbangkan ini berjaya dijalankan ke atas 2 orang penerima transplant masing-masing pada 10 dan 11 Januari lepas di HQE dan mereka kini stabil dan dalam proses pemulihan. Datuk Dr. Ross berharap lebih ramai masyarakat tampil mendaftarkan diri sebagai pengikrar penderma organ melalui aplikasi MySejahtera untuk membantu pesakit yang memerlukan. Seorang pelajar berbangsa Kadazan Isabel Vianney David dinobatkan Johan Pertandingan Miss Cheongsam kategori dewasa tahun 2023 anjuran Majlis Tindakan Pengguna Negara MTPN Sabah di Kota Kinabalu. Kemenangan itu membolehkan Isabel membawa pulang hadiah utama wang tunai RM1,000, sijil dan hadiah iringan. Tempat kedua dimenangi Jen Chryzabeth Yusevender yang membawa pulang wang tunai berjumlah RM800, sijil dan hadiah iringan. Tempat ketiga dimenangi Elvera Jessie Jone yang membawa pulang RM500, sijil dan hadiah iringan. Perasaan saya kalau lepas menang kategori ini, bahagialah, bersyukurlah dapat ada rezeki kan, boleh menang. Dan persiapan saya sepanjang pertandingan ini pun dah begitu lama, dah begitu sekejap juga. Dalam masa 1 minggu, dalam kira-kira gitulah. Saya berasa bangga sangat dan saya berasa sangat happy sebab dapat happy kan dan dapat banggakan mami saya yang sudah support saya dan berusaha untuk kasih cari pakaian yang cantik. Saya rasa macam saya bangga dan yakin, lepas tu saya macam bangga bahawa saya punya bangsa saya sendiri, kaum saya sendiri, iaitu saya bangga join ini Miss Cheongsam MTPN 2023 sebagai seorang Kadazan.
Pertandingan Miss Cheongsam MTPN 2023 yang julung kali diadakan ini bertujuan mempromosikan adat budaya tradisional kaum Cina di samping memberi peluang wanita pelbagai peringkat untuk memaparkan keanggunan tradisi Cina terutama semasa musim perayaan Tahun Baru Cina. Program ini daripada semalam amat merangsangkan. Program ini juga mendapat sambutan dari orang awam, beberapa kaum dari sekitar Kota Kinabalu. Harapan MTPN Cawangan Sabah adalah program ini akan dibuat di setiap tahun dan akan diperbesarkan di setiap daerah seluruh Sabah. Sementara itu, seramai 27 peserta menyertai Miss Cheongsam kategori kanak-kanak dan 9 lagi menyertai Miss Cheongsam kategori emas. Sukan dan Rekreasi Keris Junior Soccer KJS melancarkan klinik pembangunan bola sepak komuniti jangka panjang untuk kanak-kanak berusia 7 hingga 13 tahun bagi mencungkil bakat muda sekaligus melahirkan lebih ramai pemain bola sepak berkualiti di Sabah pada masa hadapan. Program dijayakan dengan kerjasama Kelab Kebajikan Keris Intan Kampus Sabah dan Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA Daerah Tuaran. Pengarah Wilayah IN Sabah Haris Ali berkata ia memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari asas bola sepak sesuai dengan peringkat umur masing-masing. KJS ni kita tubuhkan untuk kita memberi peluang kepada anak-anak komuniti setempat termasuklah staf Intan sendiri dalam mengasah bakat dalam bola sepak, dan pada masa yang sama kita lihat kita nak anak-anak kita ni menjalani gaya hidup sihat dan pada masa yang sama dapat jalinkan hubungan persahabatan yang lebih dengan anak-anak di kawasan sekitar. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program Keris Junior Soccer KJS di Padang Bola Sepak Intan Kampus Sabah Tuaran. Dalam pada itu, Haris berharap program pembangunan bola di peringkat awal ini mampu mencungkil dan melahirkan lebih ramai bakat muda yang mampu bersaing di peringkat lebih tinggi kelab. Dalam program tersebut turut diserahkan surat lantikan jurulatih dan penyerahan jersey kepada wakil ibu bapa daripada pengarah wilayah IN Sabah, Haris Ali dan Bendahari SAFA Tuaran, Razali Saini. Setakat ini, KJS mempunyai 80 pemain yang berdaftar dalam program pembangunan bola sepak. Paparan tadi mengakhiri Berita Pagi Sabah. Saya Sabrina Baas. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Keindahan negaraku, negara.